Okay, dah start dah. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton live sesi cerita belakang anjuran IBDE. Dan kali ini kita IBDE membawakan bicara budaya yang lisan yang tulisan menampilkan Edin Hu dan juga Naim Al-Kalantani. Buku yang kita akan kupas atau bicarakan adalah buku Budaya Lisan Melayu, Konsep dan Amalan oleh Amin Swini ataupun Profesor Amin Swini, seorang sarjana dalam bidang kesusastraan yang cukup dikenali, dan terutamanya kesusastraan lisan tradisional, kesusastraan tradisional dan juga wayang kulit, kerana dua buah buku ini adalah diterjemahkan daripada dua buah buku, daripada buku tentang wayang kulit dan juga buku kesusastraan lisan tradisional Melayu. Jadi menariknya kedua buah buku ini kerana sebelum ini tidak pernah diterjemah, dan dua karya ini adalah salah satu karya yang sangat penting dalam mengkaji kesusastraan Melayu secara seluruhnya, secara khususnya. Dan karya ini adalah panel kita pada hari ini adalah saudara Edin Hu, kemudian dia akan menggunakan diri kemudian seorang pengasas pusaka dan terlibat dengan aktiviti kebudayaan dan tradisional. Kemudian saudara Naim Al-Kalantani yang terlibat seorang kolumnis di The Age, Malaysian Age, dan juga mahasiswa Aswara dan telah menulis beberapa artikel tentang buku inilah. Dan buku ini adalah buku kedua terlaris kami di Shopee, secara keseluruhan jualan lah, kedua terlaris. Boleh dapatkan di shopee.com.my/buku IBDE, ada link di bawah. Tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Edin dan Naim untuk memperkenalkan diri, kemudian secara seberingkas, kemudian kita akan mula bergerak kepada soalan ataupun perbicaraan antara mereka lah. Silakan saudara Naim untuk memperkenalkan diri secara ringkas dan mungkin mengulas secara ringkas juga tentang buku ini. Okay, cek suara, dengar ke? Dah. Saya dengar. Okay. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih IBDE, Abdullah dan J. Edin Ho. Saya kenalkan diri ya. Saya Naim atau lebih dikenali dengan panggilan mesra Naim Al-Kalantani. Sekarang menuntut di Aswara dalam bidang penulisan kreatif dan filem. Dan merupakan seorang kolumnis baru di Malaysia Insight bawah The Ages. Dan kalau saya nak perkenalkan sedikit mengenai buku ini, secara ringkasnya saya mengenal Amin Swini daripada semester 1. Nama Amin Swini itu ketika semester 1, dan tetapi pensyarah ketika itu tidak menyebut apakah sumbangan yang terbesar Amin dalam ketika beliau masih hidup lah. Jadi bila saya dengar nama tu dan beberapa bulan lepas buku Budaya Lisan ini terbit dan saya dapatkan, dan memang pada ketika itu baru saya tahu siapakah Amin Swini dan apakah bidang kajiannya. Mungkin itu dulu. Okey, terima kasih saudara Naim. Kemudian silakan Edin Ho untuk memperkenalkan diri dan mengulas sedikit tentang buku Budaya Lisan. Ya, terima kasih atas undangan ya kepada pihak IBDA. Saya terasa begitu agak terharulah apabila saya dapat khabar bahawa buku ini telah dalam usaha untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Saya Edin Hu, saya seorang pengasas sebuah pertubuhan pusaka yang berkecimpung dalam kajian dan penyelidikan seni ritual dan tradisional, terutamanya di negeri Kelantan, tetapi juga pada budaya tradisional keseluruhannya. Saya adalah juga seorang penulis dan penterjemah, dan sekarang ini saya merupakan ketua penyunting di salah satu daripada portal
iaitu The Vibes. Saya sudah lama agak kenal dengan hasil tulisan Amin Sweeney, Mendiang Amin Sweeney. Sebenarnya ia merupakan salah seorang rakan karib ayahanda, mendiang ayahanda saya. Dia telah bertugas di Universiti Malaya dan kemudiannya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan walaupun saya agak rapat dengan hasil tulisan dan hasil kajiannya, saya tak pernah tak pernah menemu dengan Pak Amin Sweeney yang setelah tamatnya kerjayanya di Malaysia, ia pergi ke California, di University of California, dan telah juga menghasilkan satu buku yang sangat penting yang berjudul An Oral Hearing tentang seni lisan, satu perkembangan juga seni lisan. Dan kemudiannya dia bermastautin di Indonesia, di mana ia membuat kajiannya agak mendalam dalam naskah atau tulisan Abdullah Munshi, dan telah menghasilkan satu transliterasi kisah pelayaran Abdullah dengan anotasi yang begitu lengkap. Tetapi saya rasa ia terus berminat dalam hasil kajian dalam sastra lisan Malaysia, dan ia sangat berkasih sayang. Ia mencintai tradisi wayang kulit, ya. Kebetulannya 3 minggu sebelum dia meninggal, mendiang meninggal, dia telah menghantar satu friend request di Facebook, dan kemudian kita mula bertemu di Facebook dan telah membuat satu temu janji untuk ketemu di Jakarta. Tetapi malangnya 3 minggu selepas itu dia pun meninggal, dan saya telah ada perhubungan dengan isteri dia, tetapi sekarang ini sudah agak terputus perhubungan. Tetapi saya begitu gembira lah apabila hasil karya ini diterjemahkan oleh IBDA, dan saya ingin memuji pihak IBDA kerana mempunyai imajinasi, ya, untuk memasuki bidang ini yang sudah lama tertinggal, dan bagi saya ia merupakan salah satu daripada hasil terjemahan pihak IBDA ni yang paling memuaskan, paling bermutu tinggi, dan paling bermakna lah kepada kita semua sebagai kita yang mengangkat budaya tradisional dan budaya lisan di Malaysia ni. Okey, terima kasih atas pengenalan yang saya rasa cukup bagus dan menceritakan sejarah tentang perkenalan dengan secara peribadi dengan mendiang Profesor Amin Ho. Kemudian kita akan buka pada soalan ataupun kepada panel Naim. Bila mula, bagaimana saudara melihat dalam buku ni, dan berdasarkan daripada artikel yang saudara tulis ataupun pembacaan yang saudara fahami daripada buku ini, bagaimana saudara yang melihat, saudara menyebut tentang kearifan lokal ataupun budaya tempatan itu kepada masyarakat? Adakah ianya sebagai instrumen hiburan semata-mata ataupun ada lebih daripada itu, lapisan-lapisan yang seterusnya? Boleh mungkin huraikan, ulas. Okey. Terima kasih. Bila saya dengar Edinho memperkenalkan diri tadi, saya rasa jadi kerdil berada di sini sebab selayaknya ini bukan tempat saya bersama orang yang pernah menjalinkan hubungan terus dengan Amin Sweeney, walaupun mungkin kita sempat berjumpa dan saya adalah hanya seorang mahasiswa yang baru nak kenal, tapi IBDE jemput saya, jadi saya akan berceritalah apa yang saya dapat daripada naskah Amin Sweeney yang telah saya baca. Untuk jawab soalan tersebut, soalan tu, kita kena kembali ke era zaman dahulu. Sebelum saya jawab soalan tu, pada zaman dahulu kita kena faham yang kita tak ada hiburan ketika itu melainkan hanya hiburan perwayangan. Maksudnya dulu tak ada telefon,
kita semua tahu tak ada telefon, tak ada internet, tak ada televisyen. Jadi antara hiburan lain yang orang dewasa buat adalah menonton wayang. Mungkin Edin boleh tekankan lepas ni apakah macam mana benda tu. Tapi yang saya nak tekankan ialah sastra ataupun budaya lisan ataupun sastra tulisan itu sendiri adalah medium untuk berhibur. Jadi selain berhibur, selain tujuan dia berhibur, sastra ni, dia adalah salah satu medium pengajaran. Sebab waktu ketika dahulu, orang yang dalam budaya lisan ini, orang yang tok dalang ataupun orang yang bermain wayang selalunya diasosiasikan dengan bukan perlakuan, kita panggil satu ritual. Memang ada ritual dan ritual itu menyebabkan dia itu dipandang tinggi dan dia dianggap seorang yang boleh menyembuhkan penyakit, dukun, bomoh, pawang dan sebagainya. Jadi dengan secara tidak langsung macam mana nak cakap, dalang itu menjadi satu macam tok guru kepada masyarakat ketika itu dan ia secara tak langsung dia perlu mengajar masyarakat. Jadi saya ada tulis beberapa poin yang di sini. Okey, pertama hiburan, kedua ialah bahan pengajaran dan ketiga ialah sebagai satu faedah. Di dalam Sulalatus Salatin kita ada sebut yang menyatakan bahawa sebelum kita pergi perang, ada satu orang yang cakap sebelum kita pergi perang ni kita tak buat apa-apa, jadi boleh kita baca satu hikayat perang untuk mendapatkan faedah. Jadi memang pada ketika itu orang membaca hikayat ataupun sastra lisan yang dioralkan ataupun yang dituliskan, sebab lepas ni saya akan sambung lagi, yang tulis tu ataupun yang dicakapkan itu sebagai untuk mendatangkan faedah. Selalunya sastra-sastra ini memang ada unsur-unsur nilai-nilai murni. Jadinya orang zaman dahulu kita kena faham dia memang tak boleh menulis dan dia tak boleh membaca. Dia hanya boleh mendengar. Itu adalah khalayak sastra pada ketika itu dan itu bukan menjadi satu kesalahan dan sebab itu adalah budaya waktu itu, memang dia tak boleh menulis. Jadi selain faedah yang di dalam Sulalatus Salatin dan banyak karya-karya di luar sana yang memang ada perkataan-perkataan untuk mendatangkan faedah, dan selain itu adalah untuk mendatangkan sukacita. Dalam hikayat Ismayatim membacakan karangan tersebut kepada Perdana Menteri dan Perdana Menteri pun berasa sukacita. Apakah maksud sukacita di sini? Takrif sukacita ini ialah satu, pertamanya memang untuk berhibur dan keduanya untuk mendatangkan pengajaran di dalam diri sendiri. Contoh, kalau saya belajar berenang, contoh umum berenang, saya suka belajar berenang sebab saya boleh pandai belajar berenang. Okey, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Sama seperti hikayat dioralkan, dikisahkan pada ketika dahulu. Sukacita ini bukan terletak hanya pada benda yang kelakar ataupun benda yang kita panggil dia boleh menghiburkan, tapi dia akan mendatangkan faedah selain itu. Dan ada itu je lah. Jadi yang saya nak kata yang selain apa soalan tadi yang hiburan. Bentuk hiburan. Selain waktu dulu dia kalau ada seorang sarjana yang dibuat PhD dia bertajuk storytelling, dia digambarkan macam mana storytelling ni boleh wielded nama dia kalau tak salah. Dia buat PhD dia dalam tajuk tu, Storytelling of Malay. So digambarkan pada ketika itu orang berpesta. Kita ada pesta. Kita zaman sekarang pesta kita adalah ketika hari raya. Kita akan pakai baju cantik-cantik dan selain kita akan pakai baju cantik-cantik dan kita akan kumpul ramai-ramai, kita pergi besar. Tapi zaman dulu waktu storytelling ni lah adalah untuk pergi ziarah, untuk pakai baju cantik-cantik. Orang akan pakai baju Melayu yang paling cantik. Budak-budak akan pakai baju sekolah untuk pergi ke tempat perdalangan itu. Jadi itu adalah norma masyarakat untuk bersosial.
Sebab kita kena ingat perdalangan ini terjadi bukan setiap hari ya, dia terjadi selepas musim menuai. Jadi dalam bulan, saya tak ingat bulan apa, dalam bulan Julai macam tu. Saudara Eddie boleh betulkan saya lepas ni kalau saya salah. Okey. Waktu itu orang akan datang ke tempat itu berkilo-kilometer jauhnya, orang akan datang juga. Sebab orang datang tu memang nak berkumpul, nak berjumpa kawan-kawan, nak makan, orang akan bawa makanan, macam pesta, betul pesta. Jadinya pada ketika itu bukan hanya sekadar medium hiburan itu, tapi kita nak jumpa kawan-kawan. Saya rasa itu dulu, nanti saya akan sambung lagi. Kenapa ia terjadi sedemikian? Baik, saudara Naim menyebut tentang menerangkan tentang aktiviti bercerita zaman dulu ataupun wayang kulit sebagai begitu meriah, sebagai pesta dan sebagainya. Dan untuk saudara Edin yang terlibat secara langsung dengan pemeliharaan ataupun aktiviti kebudayaan, warisan dan sebagainya, bagaimana melihat aktiviti kesusastraan ataupun kesusastraan lisan secara amnya, dan yang tentu ada kaitan yang sangat rapat dengan wayang kulit yang memang lisan dan juga persembahan, dan seberapa banyak penulisan daripada Amin Sweeney ni yang memberi kesan pada saudara yang terlibat secara langsung dengan aktiviti kebudayaan dan warisan, terutamanya wayang kulit di Kelantan lah contohnya. Silakan saudara Edin. Sebenarnya apabila kita menerokai bidang sastra lisan ini, ia sebenarnya sesuatu yang merangkumi berbagai pengalaman ya. Kita tak boleh hanya memisahkan sastra daripada persembahan, daripada aspek persefahaman, dari aspek psikologi dan sebagainya. Pak Amin Sweeney ini memang dia adalah pakar dalam ilmu bahasa. Jadi kebanyakan daripada penyelidikannya tertumpu kepada aspek bahasa, kelisanan. Kelisanan kita harus faham apa itu kelisanan sebenarnya. Ia adalah satu gaya bahasa yang salah satu daripada ciri-ciri yang terutamanya ia adalah khazanah bahasa yang diwariskan secara turun-menurun ya. Dari satu generasi ke generasi yang lain. Ia sangat mementingkan aspek yang melibatkan semua daripada aspek sensori kita. Ia memekakan pendengaran, ia mendengarkan lafazan, percakapan, dan ia juga merangkumi satu dunia di mana bahasa itu menjadi pengangkat kepada pengalaman setiap alam, ya, alam semesta itu. Jadi salah satu daripada sumbangan yang terutama Pak Amin Sweeney ialah untuk memperkenalkan satu pendekatan yang dikenali sebagai hermeneutics, ya. Dan sebenarnya dua buku yang hasil kajian yang diterjemahkan ini sangat tertumpu kepada metodologi itu. Bagaimana kita dapat memasuki kata-kata, rentak-rentak, rima-rima, dan bagaimana ia dapat diresap oleh pendengarnya hingga memunculkan satu sensasi dan yang kadang-kadang dapat memulihkan misalnya keadaan psikologi mereka. Sekarang ni buku ini adalah sangat penting sebab ia mengalamatkan salah satu krisis di dalam budaya Melayu ini, iaitu krisis mengenai apa yang halal dan apa yang haram sebenarnya. Sekarang ni apabila kita rujuk misalnya kepada mentera, kita menganggap itu sebagai ilmu sihir dan sebagainya. Dan ungkapan sekarang yang suka digunakan ialah alam mistik, M-I-S-T-I-K, satu fraza atau perkataan yang sangat-sangat hodoh yang tak pun menjelaskan apa-apanya, dan ia tidak memasuki kebijaksanaan, ya. Bukan saja pengamal bahasa lisan ini, tetapi bahasa lisan itu sendiri
apakah misalnya rentak ini ia berinteraksi dengan apa, ia bertindak dengan apa. Sebenarnya apabila kita memasuki dunia sastra lisan, biarpun di dalam wayang kulit, persembahan wayang kulit atau persembahan main putri, persembahan Mak Yong, saya nyatakanlah kebanyakan daripada ini adalah seni negeri Kelantan kita ni. Tapi negeri Kelantan memang merupakan asas kepada kebanyakan daripada hasil kajian tentang sastra lisan. Jadi kita harus memahami sebenarnya apabila kita memasuki atau menerokai dunia sastra lisan, apa sebenarnya yang kita menjejaki, ya. Ia bukan setakat hiburan atau perubatan atau ingin memasuki bidang perubatan dan psikologi dan ia merangkumi kesemuanya dan mengungkapkan semua pengalaman ini. Ini adalah kebijaksanaan dan kepakaran atau pengalaman budaya tradisional dan budaya ritual. Setiap pengalaman kita sebagai insan dan manusia tidak boleh dibahagi-bahagikan. Hiburan ada ruangnya, rasa pilu dan sedih ada ruangnya, rasa gembira dan dalam bahasa Inggeris kita panggil ecstatic lah, lupa atau naik semangat, itu ada tempatnya. Dan apabila kita menggabungkan kesemua ini, kita merasa agak menyeluruh sebagai seorang insan dan seorang manusia. Kajian Amin Sweeney ini memeriksa atau mengkaji aspek kesusastraan itu. Ia tidak merangkumi kesemua pengalaman. Itu agak susahlah apabila kita menyaksikan atau mengalami secara peribadi persembahan wayang kulit. Ia akan menjadi lebih manifest kepada kita apa yang sedang berlaku. Tetapi bahasa merupakan asas kepada kebanyakan daripada pengalaman ini dari segi tuturan dan sebagainya. Kadang-kadang satu fraza itu dalam sastra lisan dia tak masuk akal, tetapi ia berakar bukan kepada persefahaman, tetapi kepada keseronokan kita mendengar atau rentaknya atau rimanya yang kemudiannya akan memasuki atau mengalir ke dalam tubuh kita untuk memberi nyawa kepada misalnya jiwa kita atau angin kita, atau ia akan menggoda kita dan kita dapat bangkitlah. Dalam bahasa Kelantan digunakan biar bangkit, ya. Kita naik dan akan menyempurnakan keadaan keseimbangan jiwa dan fikiran kita. Jadi salah satu daripada dunia lisan ini, ia sangat-sangat rumit dan ia sangat-sangat kompleks, dan kadang-kadangnya ia tidak memberi. Dia menyebut tentang betul. Lah. Boleh dengar? Dengar. Okey. Jadi ia agak betul. ia memerlukan persefahaman yang menyeluruh lah apabila kita masuk dalam dunia seni lisan ni. Ada feedback sangat, ya. Jadi saya henti di sini lah. Menjelaskan secara hello. Lah. Lupa nak mute kot. Kita tunggu kejap. Saya rasa dia terkeluar kot. Dah terputus ke? Kejap. Terima kasih kepada saudara Edihun. Maaf ada putus lain sebentar tadi. Dia telah menjelaskan begitu baik tentang wayang kulit ataupun kesetaraan lisan secara amnya. Kepada saudara Naim, ya. Di dalam buku ni ada menyebut tentang khusus dia memberi pembahagian kepada kesusastraan istana dan kesusastraan rakyat.
bagi saudara bagaimana kesusastraan lisan tu memberi kesan kepada khalayak pendengar, iaitu rakyat biasa, dan kenapa ada kesusastraan istana dan kesusastraan rakyat orang biasa. Silakan. Okay. Sebelum saya mengenali Amin Sweeney dengan membaca bukunya, saya diajar bahawa kesusastraan istana itu adalah yang menjunjung atau nak serve orang-orang di istana. Dan sebenarnya Amin kata ia bukan adalah satu kesalahan, cuma ialah dia tidak tepat. So Winstead antara sarjana yang Amin Sweeney banyak kritik dia. Jadi kalau siapa nak tahu macam mana Amin kritik Winstead, memang selayak Winstead adalah salah seorang orientalis yang mengkaji budaya kita, dan ada banyak kesalahan ataupun ketidaktepatan dalam kajian dia, sebab dia bukan mengkaji dalam bentuk ataupun dalam korpus Melayu itu sendiri. Jadi kesusastraan istana tadi, dulu saya diberitahu bahawa ditulis oleh orang yang tinggal di istana ataupun orang istana itu sendiri. Tetapi Amin Sweeney kata dia bukanlah salah, tetapi tidak tepat, sebab hiburan pada ketika itu adalah sememangnya sastra. Jadi untuk saya memahami Amin Sweeney sebegini. Kita memang ada karya istana dan kita memang ada karya masyarakat, sastra istana dan sastra rakyat, kita boleh sebutkan macam tu. Tetapi alat hiburan kedua-dua medium sastra ini adalah sama. Istana menggunakan sastra sebagai hiburan dan rakyat pun menggunakan sastra sebagai hiburan. Tetapi lenggok dan cara pengucapan sastranya itu adalah berlainan. Sebab dalam sastra istana kita banyak cerita-cerita pasal kayangan, kita banyak cerita pasal orang yang serve istana, Biduanda, kita banyak ada menteri-menteri, dan kadang-kadang rakyat yang dengar sastra itu sendiri, kita dia pun perlu berimajinasi bagaimanakah perkara tersebut dan bagaimanakah di dalam ruang lingkup istana itu berlaku. Sebab ada rakyat yang tak pernah masuk ke istana dan tidak tahu sepenuhnya mengenai dalam istana tersebut. Dan sastra istana ditulis sebab disuruh oleh pemerintah pada ketika itu. Saya tahun lepas, kalau tak salah saya semester 1 saya ada buat satu kajian bagaimanakah perbezaan antara Sulalatul Salatin. Saya ambil 6 versi Sulalatul Salatin dan semua 6 versi itu berbeza. Dan ini menunjukkan bahawa apabila si penyalin sastra tersebut, kita berganjak sikit ke depan, ini dah sastra termasuk dah sastra lisan yang telah ditulis. Bila dia berganjak ke depan, dia berbeza kerana orang yang menulis itu adalah datangnya arahan daripada orang yang memerintah pada ketika itu. Sebab tu kita nampak perbezaan dalam banyak sastra Melayu. Dan sastra lisan pun kita dapat banyak beza. Kita takkan jumpa Tok Dalang A dan Tok Dalang B bercerita benda yang sama secara tepat. Dia mesti ada perbezaan, tetapi skemanya sama. Plot disusun sama. Kalau Muhammad Haji Saleh kata Prof Muhammad ada dalam ni, saya segan. Prof Muhammad kata Prof Muhammad gunakan perkataan kod yang digunakan itu adalah sama. Jadi sastra rakyat pula, dia adalah salah satunya bahan hiburan dan selain itu adalah untuk menyindir pemerintah pada ketika itu. Kita ada cerita-cerita pandai yang kelakar dan kadang-kadang kita tengok ini double meaning dan memang tujuannya untuk menyindir. Dan kalau kita tengok sastra rakyat, mudah je nak beza sastra rakyat dengan sastra istana ni. Yang saya kata tadi, sastra rakyat adalah yang bercerita mengenai rakyat tersebut dan sastra istana bercerita mengenai istana tersebut. Kebanyakan sastra rakyat tujuan dia adalah untuk berhibur dan bukan untuk serve siapa-siapa. Dan kesan kita perlu ingat, macam saya kata tadi, orang datang ke perwayangan adalah untuk berhibur, walaupun untuk berhibur, dan walaupun beberapa kali dah dia mendengar perkara yang sama, tetapi kali kedua dia datang untuk dia, macam Edin Cole kata tadi, apa istilah Edin guna, kita tak boleh nak describe benda tu. Jadinya walaupun telah banyak kali didengarkan, diperdendangkan cerita-cerita yang sama,
tetapi orang tetap pergi, dan selalunya orang akan kita macam kita akan menonton filem yang sama beberapa kali. Itulah pengalaman pada ketika itu. Dia menonton dan dia mendengar sastra yang sama beberapa kali, walaupun dan benda itu adalah, saya rasa orang tu sendiri yang tahu apakah yang diorang buat. Mungkin itu dulu. Okey. Jadi okey, terima kasih ya Naim. Jadi wayang kulit ni memang sebagai bertujuan menghibur dan sebagai wadah, boleh kita katakan wadah penyatuan masyarakat. Kepada Edin ya. Prof Amin dalam buku ni ada menyatakan masyarakat bandar kini tidak mempedulikan lagi wayang kulit, dan ditambah pula dengan perkembangan pesat teknologi sekarang ni. Mungkin ada di negeri Kelantan masih ada. Bagaimana saudara Edin ni yang terlibat secara langsung dengan aktiviti wayang kulit, melihat status ataupun situasi wayang kulit sekarang ni, adakah ia mendapat tempat yang sewajarnya ataupun dia suang-suang kuku ataupun terpinggir? Bagaimana saudara Edi melihat sebagai seorang individu yang terlibat langsung dengan kebudayaan wayang kulit? Sebelum tu biar saya mencelah sedikit tentang soalan yang ditanya saudara Naim ya, tentang sastra istana dan sastra lisan dan sebagainya. Kita kena faham yang lebih menarik. Sekali lagi, kita jangan terjebak sangat dengan kategori-kategori ya, klasifikasi dan sebagainya. Yang sangat menarik tentang sastra istana seperti sejarah Melayu, Salalatu Salatin, dengan misalnya hikayat Seri Rama. Hikayat Seri Rama adalah hikayat yang dieja ya, ditulis. Kalau sebagai persembahan wayang kulit, ia tidak dikenali sebagai hikayat Seri Rama. Ia dikenali sebagai hikayat Maharaja Wana. Maharaja Wana ya, iaitu musuh kepada Seri Rama. Ia merupakan sastra sebagai yang dipersembahkan, sastra lisan yang dipersembahkan. Misalnya kita mengkaji sastra hikayat Hang Tuah. Ya. Hikayat Hang Tuah adalah hikayat istana atau hikayat orang khalayak ramai ya, folk story. Sebenarnya ada percantuman di antara kedua-dua itu. Ya. Dan kadang-kadang apabila kita bercerita tentang istana, misalnya di dalam budaya Kelantan ni, dia memang seronoklah dengan istana itu sebagai satu simbol, ya, satu lambang. So kadang-kadang kita bicara tentang istana Seri Rama, misalnya istana Seri Rama, istana Kayangan gitu. Istana ini merupakan istana yang melambang ya, dan yang menjadi pengajaran kepada manusia yang duduk bertapak di bumi ini. Ia sebenarnya bukannya sesuatu yang wujud sebagai fakta, tetapi ia merupakan aspirasi atau ia menjadi pengajaran, ia menjadi lambang. Jadi yang lebih menarik ialah ruang yang agak kabur di mana kedua-dua sastra ini, sastra halayak ramai dan sastra kerajaan misalnya, ia bertembung, ia bertemu, ya, bagaimana ia dipopularkan dan sebagainya. Dan sastra lisan sebagai sastra yang diwariskan secara turun menurun. Kadang-kadangnya setiap generasi yang menerima cerita itu terpaksa, ia merupakan tanggungjawab, ia melarikan cerita ya, dia bawa cerita itu dengan tambahan dan pelebaran di sini, atau ia lebih mementingkan kejadian di sini. Kadang-kadang cerita itu dipersonalize ya, diperibadikan, di mana satu-satu cerita ni lebih kena kepada watak kita sebagai seorang yang mempersembahkan cerita itu.
Jadi ia sangat demokratik sebenarnya. Ia sangat demokratik. Tentang soalan tentang wayang kulit, ya pada tahun 60-an, 70-an, 80-an memang terasalah bahawa wayang kulit itu mula dipinggirkan, Tok Dalang dan sebagainya tercabar, dan Amin Sweeney telah agak bekerja agak rapat dengan salah satu daripada tokoh wayang kulit yang sangat terkenal pada tahun 60-an ialah Pak Awang Lah, ya, dan anak muridnya Pak Hamzah Awang Ahmad yang kemudian menjadi seniman negara kita. Dan di Kelantan pun ada banyak dari segi persengketaan di antara dalang-dalang. Jadi misalnya Amin Sweeney dan adalah anak keturunan Pak Lah dan tradisi Pak Lah dan Awang Lah dan Pak Hamzah. Saya kemudiannya yang mengikut mereka menjadi anak kepada dalang yang lagi satu, iaitu Abdullah Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Dolah Baju Merah. Dalam perbezaan ini pun kita boleh mendapati bahawa setiap daripada dalang-dalang ini mempunyai kepakaran mereka sendiri dalam pembawaan cerita-cerita wayang kulit. Pak Dalang Hamzah misalnya dikenali sebagai dalang diplomat, ya, di Kelantan ini dikenal sebagai dalang diplomat, orang yang agak bahasanya agak beristana dan sebagainya. Dalang Abdullah dikenali, dalang Dolah Baju Merah yang jauh lebih popular sebenarnya di Kelantan itu dikenali sebagai dalang Samsing, ya, yang membawa cerita yang agak penuh dengan satira dan membawa lawak dan sebagainya, dan juga dengan pengajaran dalang yang agak subversif. Jadi di sini pun kita dapat ketegangan di antara dua peralihan cerita pokok yang sama. Kita kena, bila kita memasuki atau mengalami ruang sastra lisan ini, kita kena faham apa itu cerita pokok, apa itu cerita ranting, bagaimana cerita itu beralih atau berinteraksi dengan watak dalang itu yang peribadi yang sendiri, ya, bagaimana ada misalnya watak-watak wayang kulit itu dianugerahkan kepada Tok Dalang. Mungkin kita mempunyai watak Seri Rama, mungkin kita mempunyai watak Pak Dogol, pelawak tu, mungkin kita mempunyai watak Sita Dewi pun ada, ya, dalang lelaki yang mempunyai ciri-ciri atau bentuk jiwa Sita Dewi. Jadi ia merupakan salah satu dunia yang sangat rumit lah. Memang wayang kulit itu tercabar, tetapi setiap budaya itu terpaksa menangani gelombang, ya, seakan gelombang. Setelah tahun 90-an memang wayang kulit, Mak Yong, Manora, Main Puteri dan sebagainya tercabar, bukan kerana ia tidak mempunyai pendukung atau penonton dan sebagainya. Ia dicabar oleh politik budaya dan keagamaan yang dicetus pada masa itu. Tetapi budaya ini memang merupakan sesuatu yang penuh dengan paradoks. Jadi hasil daripada usaha untuk menekan dan juga mensensor tradisi dan budaya ini, ia mengalami gelombang yang baru, di mana anak muda di Kelantan misalnya mula terpikat dengan wayang kulit, generasi baru mula mengangkat tradisi-tradisi budaya ini. Sekarang ini hasil daripada pergelutan di antara politik, budaya, agama, bahasa dan sebagainya, identiti kemelayuan pada keseluruhannya. Dalam perbincangan ini, tradisi-tradisi ini sudah pun memuncak dan telah mengalir ke dalam consciousness atau kewarasan satu dunia yang sekarang ini tercabar dengan soalan-soalan yang khusus pada Kelantan ini. Sekarang ini dunia kita pada masa ini pun tercabar dengan soalan-soalan ini. Jadi saya rasa dalam 30 tahun saya telah
saya mula bertapak di negeri Kelantan 30 tahun yang dulu. Sejak itu saya nampaklah bahawa ada satu minat, keinginan untuk memahami budaya tradisi bukan saja sebagai persembahan, tetapi sebagai satu satu aspek budaya yang dapat mencerminkan ya pandangan dunia orang Melayu dan juga sejarah dan hasil khazanah orang Melayu yang bijaksana. Baik, Saudara Edi telah menjelaskan dengan baik tentang kesan pengaruh politik budaya dan bagaimana gelombang perubahan pada satu budaya itu akhirnya memberikan natijah yang tak kurang baik juga sekarang ini. Sudah ada kesedaran dan sebagainya daripada orang Kelantan sendiri dan secara amnya rakyat Malaysia lah. Jadi kepada Saudara Naim, seorang seniman itu ya, Prof Amin menyebut seorang seniman itu tidak bermula dengan bayangan visual. Ya, dia tetapi dengan idea dan konsep. Dan ini kita tahu. Dan kunci pada proses kreatif ini adalah skema. Seperti saudara Edinho cakap tadi, walaupun untuk dalang berbeza-beza ramai, tetapi dia ada skema dia yang ataupun cerita-cerita asas dia. Saudara, skema ni, adakah saudara melihat penulis pada zaman dulu yang berpandukan skema ni, yang ada skema itu, sama ada sastra lisan ataupun wayang, Tok Dalang juga, adakah mereka ni pembentuk fikiran masyarakat secara tidak langsung? Adakah mereka ada agenda tersendiri juga ataupun memang sekadar nak berhibur dan memasukkan sedikit elemen-elemen itu, ataupun memang hiburan semata-mata? Saudara Naim. Okay, terima kasih. Mengenai skema, apabila saya membaca budaya lisan ni, antara bab yang saya kurang faham adalah bab skema. Dan apabila saya membuat cross review dengan buku daripada Prof Muhammad Haji Saleh, saya baru dapat perkataan yang tepat digunakan, bukan tepat, perkataan lain yang saya rasa saya lagi mudah faham, iaitu kod. Dan betul yang macam saudara Edin kata tadi, kita ada tema-tema dan tertentu, kita ada cerita pokok, kita ada cerita ranting, dan cerita tu takkan berubah secara keseluruhan, kecuali beberapa cerita itu takkan berubah, temanya tetap sama dan cerita tu tetap sama, cuma bagaimana intonasi dan pendikiran itu dilakukan, itulah yang membezakan dia. Dan untuk soalan tu, kita perlu ingat yang dalang-dalang pada ketika dahulu pun memang dia dari turun-temurun pendalangan tersebut. Dia bukan ditulis. Maksudnya apabila kita belajar wayang kulit, saya sendiri belajar wayang kulit, asas wayang kulit, saya tak boleh pergi kepada pendalangan terus. Saya perlu belajar alat muzik dan sekarang saya sedang memain gedombak di kampus saya. Dan bila saya study, sememangnya kalau nak belajar wayang kulit ini perlu ikut step dia. Jadi step dia yang pertama adalah kita kena belajar bermain alat muzik. So bila kita belajar main alat muzik, kita ada dalang di depan, dan dalang itu yang kita sentiasa dengar apa yang dalam cerita, dan benda tu akan menjadi satu, sebab kita hari-hari dengar kan, itulah yang kita ingat, dan benda tu tidak ditulis. Itu yang puncanya cerita itu menjadi sama, dan itu adalah skema-skema yang ditetapkan daripada dulu. Dan saya rasa itu adalah satu benda yang unik dan di dalam alam Melayu ini. Menyebut mengenai skema, saya teringat pensyarah saya ada menyebut Profesor Patricia Matuski yang di dalam etnomuzikologi, yang dia antara orang yang dapat menotasikan muzik daripada wayang kulit. Maksudnya 6 tahun dia berada di Kelantan untuk buat kajian tu, dan dia berjaya buat, dan saya bermain gedombak berdasarkan notasi yang dia sediakan sehingga sekarang. Maksudnya sebelum pada itu, ataupun sebelum ada sarjana-sarjana yang buat notasi ini, kita memang tak ada notasi sama ada muzik dan lirik,
sama ada muzik ataupun kisah di dalam dalang itu sendiri. Kita hanya ada cerita itu sahaja. Dan cerita itu pun tidak ditulis. Cerita itu hanya diingati oleh orang-orang, oleh tok dalang yang ada. Okey. Mungkin itu je kot. Yang ada soalan tambahan ke tadi? Tak ada. Rasanya tak ada lah. Pembentuk fikiran masyarakat tu. Okey, tak apa, saya pass ke Edin lah. Seorang saya nak tanya tentang lebih lanjut tentang Tok Dalang. Tok Dalang sebab dia waktu persembahan tu dia buat mencipta cerita secara, ada yang mencipta cerita secara spontan walaupun dia ada skema tu kan. Tetapi dia mencipta secara spontan. Kemudian dia sangat mendalami watak-watak tu. Dia boleh kadang-kadang dia jadi terlalu sedih, kemudian dia jadi terlalu sependek kata dia mendalami betul-betul lah watak-watak itu. Dan ada yang disebut yang walaupun cerita tu panjang tetapi dia boleh padatkan, dia boleh habiskan dalam masa sehari dan sebagainya. Boleh saudara Edin mungkin berkongsi bagaimana pembentukan seorang Tok Dalang tu menjadi seorang Tok Dalang tu. Maknanya kita lihat macam Tok Dalang yang seperti yang disebut tadi, Awang Lah, Dola Baju Merah, Pak Soh ada, Pak Dain dan sebagainya. Menjadi proses yang mereka lalui untuk menjadi Tok Dalang yang sangat apa orang cakap yang boleh menguruskan satu persembahan dan juga menguruskan satu persembahan itulah, bagaimana dia menguruskan persembahan itu. Saudara Edin. Ini soalan yang sangat mendalam ya. Sebenarnya bukan senang, bukan saja menjadi Tok Dalang, tetapi apa-apa pun seni berasaskan ritual ini. Sebab ia memerlukan kepintaran dan kepakaran yang sangat mendalam ya. Untuk misalnya menjadi seorang Tok Putri ini bukan senang. Dan ia memang kita tak boleh belajar lah. Jadi saya nak merujuk sedikit sebanyak kepada dari segi perbezaan bagaimana pedagogi atau pengajaran wayang itu berlaku sekarang ni. Perbezaan ni kita boleh mendapat penggambaran yang lebih jelas bagaimana transisi pun sudah berlaku. Saya tidak mempercayai atau saya tidak mendukung wayang kulit yang berasal daripada institusi. Ya, saya reject terus. Salah satu daripada eksperimen yang telah dilakukan pada tahun 70-an yang juga melibatkan Amin Sweeney dan orang seperti Gulam Sarwa, Yusof dan sebagainya, Patricia Matuski. Ya, memang mereka merupakan sarjana-sarjana dan sarjana mempunyai tanggungjawab mereka sendiri. But mereka pun telah bersekongkong dengan institusi-institusi kerajaan-kerajaan negeri, authority figures ya, untuk mula mengaruskan, mewujudkan satu arus wayang kulit itu yang tidak membayangkan keasliannya ya. Jadi ia tidak dibenarkan untuk atau digalakkan untuk berkembang di tempat asalnya di negeri Kelantan dengan gaya-gayanya yang agak berbeza, dengan persengketan di antara dalang dan sebagainya. Mereka dibawa ke Kuala Lumpur, diletakkan ke dalam institusi dan diberi menjadi dalang gajian lah ya. Dapat gaji setiap bulan untuk mulakan proses untuk menjadikan wayang dan sebagainya sebagai budaya arus perdana negara kita. Saya memang menolaklah usaha ini. Ia telah membawa satu bencana yang tak dapat disebut sehingga kebanyakan daripada orang ramai negara Malaysia ini tidak dapat mengalami seni tradisi dan ritual itu dalam satu keadaan yang bebas. Dan hasil daripada itu orang ramai telah merasa bahawa mereka terpisah daripada budaya-budaya ini, persembahan-persembahan budaya ini. Saya tidak menyalahkan, memang kita boleh belajarlah macam mana nak berzapin, berjoget dan sebagainya di sekolah dan sebagainya. Tetapi saya rasa bahawa urat saraf
seni tradisi itu tidak boleh diajar sebegitu, ya. Soalan saudara ini agak menarik sebab untuk menjadi dalang dari segi dalam tradisi yang asli sangat-sangat rumit dan sangat-sangat susah, dan saya hanya boleh menceritakan secara ringkas di sini. Sebenarnya yang mula-mula menggerakkan kita untuk ke dalam untuk berkecimpung atau melibatkan diri ke dalam satu seni atau satu seni yang lain adalah konsep keturunan, ya. Keturunan itu sangat penting. Dan juga konsep angin. Kalau mungkin kita mempunyai angin wayang, ya, kita punyai angin wayang terpikat, terpedaya dengan seni wayang kulit. Mungkin kita dapat digalakkan oleh ibu bapa kita dibawa ke seorang dalang yang akan memupuk kita dalam seni wayang kulit. Dan ia mengambil masa yang agak lama, ya. Ada faza-faza tertentu. Dan biasanya apabila kita bermula bermain wayang, ia menjadi jati diri kita, ya. Ia menjadi satu penjalinan kita, bahawa setiap yang kita lakukan itu ada gaya wayangnya. Apakah kita memegang batang rokok, minum kopi, semuanya ada gaya wayang dia. Dan kita harus ikut dengan dalang tua kita. Dalang tua itu adalah dalang yang mengajar kita. Kita diberi nama dalang muda, dan ia mula dites lah. Setiap kali ada tes, ada dikaji, kadang-kadang dipaksa dan sebagainya, dan ia bukan senang. Akhir-akhirnya apabila dalang muda itu dapat menyempurnakan apa yang dikatakan sebagai buka panggung, tahap permulaan wayang kulit itu, apabila dia boleh membawa cerita, apabila dia boleh meresap, ya, semangat wayang kulit itu ke dalam urat sarafnya, baru ia diberi peluang. Dan ada juga ritual-ritualnya supaya ia menjadi satu dalang yang matang. Apabila dia menjadi seorang dalang yang matang, ia dapat mengumpulkan satu kumpulannya yang tersendiri dan memulakan persembahan wayang kulit tanpa dalang tua itu. Tapi ia harus diberkatilah oleh dalang yang menjadi gurunya. Yang agak menarik, ya, yang agak menarik dalam budaya wayang kulit Kelantan ni, kadang-kadang warisan pengetahuan itu menjadi setiap kali ia diturunkan kepada generasi yang baru, ia agak menjadi lebih cetek, ya. Sebab dalang yang memberi khazanah itu kadang-kadang akan menyimpan ilmu, ya. Akan menyimpan sedikit sebanyak daripada ilmu itu, supaya anak murid dia tidak akan menjadi musuh kepadanya. Ada berapa aspek. Kita ada aspek ilmu luar, misalnya bagaimana kita dapat membawa cerita, menyanyi, membawa patung dan sebagainya. Tapi yang sangat-sangat penting ialah pendekatan kita kepada ilmu dalam, ya. Ilmu dalam itu bukannya ilmu tentang hantu dan jemalang, tetapi ilmu tentang psikologi manusia, tentang aspek-aspek perubatan, tentang aspek-aspek bagaimana kita dapat menjalinkan perhubungan dalam alam semesta, bagaimana kita dapat mentafsirkan cerita dan sebagainya. Sekarang ini dalam institusi-institusi, ilmu dalam itu tak boleh diajar lah. Tidak dibenarkan ajar dan tidak ada kepakaran untuk, sebab ia tidak merupakan perhubungan yang intim, ya, di antara anak murid dengan guru. Jadi banyaklah perubahan yang telah berlaku, di mana pembawaan wayang kulit itu, ada satu komen sekarang ni kita gunakan wayang pakai superhero. Ya, memang ini telah menjadi satu kita cuba memikat orang-orang bourgeois atau orang kelas pertengahan di bangsa dan sebagainya untuk memainkan wayang kulit
Star Wars dan Superman dan sebagainya, ini bukan khazanah wayang kulit yang kita sedang berbincang lah. Saya tidak mengatakan ia harus dihentikan atau apa-apa, tetapi kita harus memahami konteks. Dan salah satu daripada masalah apabila tradisi budaya tradisional dan ritual menjadi sesuatu yang dinikmati oleh orang-orang kelas pertengahan, ia akan dijernihkan, ya, untuk rasa dan minat orang-orang tertentulah. Jadi saya itu adalah salah satu daripada kejadian yang kurang sempurna sekarang ni, bahawa wayang kulit itu dibawa sebagai satu fantasi, ya, atau satu middle class fetish. Jadi untuk memahami wayang kulit dengan lebih mendalam, aspek intelektual itu harus diperkukuhkan, dan salah satu daripada usahanya ialah dengan membuat menjalinkan usaha seperti Ibdah telah melakukan sekarang ini. Okey, saya tertarik dengan Edin menyatakan bahawa idea dia tidak mahu dia tidak suka menginstitusikan sastra, mungkin sastra lisan, ataupun kita boleh cakap dalam sastra lisan ni lah untuk skop ni. Tapi bagi saya, kalau kita tak institusikan ataupun kita tak tulis, kita tak sistemkan ia, kemungkinan dia akan hilang. Jadinya saya rasa saya sangat berbeza pendapat dengan saudara Edin, sebab kalau dia macam Edin bagi tahu sendiri tadi, dalam A untuk sampai ke dalang C, D, E, F, benda tu takkan sama. Jadinya kalau tak ada satu sistem yang mungkin kita boleh kata sistem yang pegang benda tu, macam mana dia nak sampai benda yang sama yang kita belajar dulu kala? Benda tu saya rasa dia akan hilang. Boleh saya celak? Boleh tak saya silakan. Biar bertekak sikit, ini bagus. Saya tidak menolak bahawa kena ada systemization, bahawa kita ada dapat buat kajian tentang wayang kulit, kita membawa wayang kulit itu ke dalam akademia. Saya tidak menolak itu. Tolong faham, ya, pengalaman budaya kita berbeza. Berbeza misalnya daripada orang yang ingin misalnya menginstitusikan dari segi institutionalization of knowledge. Tak mengapa, itu harus berlaku. Itu adalah tanggungjawab orang seperti Patricia Matuski. Tetapi apabila kita ada golongan-golongan oligarki yang bertempat di institusi-institusi seperti Universiti Malaya, orang seperti Gulam Sarwar Yusof misalnya, yang mengatakan bahawa ini adalah wayang kulit yang sahih dan ini bukan wayang kulit yang sahih, ini saya tidak boleh terima. Kita harus, ya, memeluk dan kita harus memperakui bahawa budaya Melayu itu dalam kebijaksanaannya, dalam kearifannya adalah budaya yang agak liar, ya, wild, ya. It's wild culture, ya. Dan apabila kita systematize dan apabila kita menginstitusikan, apabila kita memaktubkan bahawa wayang kulit itu adalah budaya utama dalam dasar kebudayaan kebangsaan, kita mula mengkongkong tradisi itu. Itu pun tak mengapa, biarlah. Tetapi jangan sekalipun tolong menghentikan atau menekan atau menolak tradisi seperti itu yang hidup dalam kepelbagaian. Boleh tak, Pak? Faham tak apa yang saya katakan ni? Ya. Kita harus intellectualize dan institusi harus terlibat. Tetapi kita harus kita harus ada kecurigaan terhadap kuasa berinstitusi, ya. Apabila kita wujud sebagai pengkaji, kita harus memasuki ruang Mak Yong atau Main Puteri dengan
dengan perasaan yang rendah diri, ya. Bukannya untuk mula menakluk ruang itu dan menjajah ruang itu dengan mengatakan bahawa ini adalah sahih dan itu tidak sahih dan sebagainya. Boleh tak kita dapat bahawa banyak daripada perbincangan hari ini tertarik kepada aspek kekaburan, perbezaan dan kepelbagaian. Masalahnya apabila kita menarik tradisi seperti ini, menguncikannya dalam institusi yang sudah pun dibuat selama 3 dekad, menolak tradisi ini, menerima tradisi ini, cuba pula membentuk tradisi yang baru, ia akan membawa tradisi ini ke alam yang agak nazak lah, ya. So we have to be very careful, ya. Bagaimana kita negotiate benda-benda yang agak sensitif ini. Kita tidak memerlukan oligarki kekuasaan untuk menentukan apakah budaya kita dan apakah bukan budaya kita yang kita boleh lupakan atau meninggalkan. Kita tidak memerlukan institusi kekuasaan ini, biarpun dalam bidang akademi, dalam kerajaan, dalam pentadbiran, dalam keagamaan. Biar budaya itu nafas dengan diri sendiri, ya, dan memikat dengan diri sendiri. Usaha mengintelektualisikan memang kena berlaku, tapi kita kena tahu tempat kita, ya, apabila kita berdepan dengan tradisi yang warisannya beratus-ratusan tahun. Okay, baik. Rasanya sudah sejam bersiaran. Kita nak move bergerak pada, mungkin ada soalan-soalan daripada penonton. Perkongsian penonton ke ada? Ada soalan dari Dr. Azmi. Boleh. Ada, aku punya putus aku rasa. Tu saya nampak ni soalan. Ke Tak lah betul. tak nampak? Aku tak nampak, tapi boleh nampak kan? Boleh siapa-siapa? Boleh. Yang tu soalan kepada saya terus tu. Okey, kepada Naim boleh jawab. Okay, soalan dia saya baca dulu lah. Kepada saudara Naim, betul ke orang dulu membaca sastra dengan kuat? Soalan ni saya rasa sangat menarik dan saya pun terperanjat apabila saya mengetahui perkara ini. Ada waktu PKP hari tu, saya ada masuk kelas, private class dengan Dr. Azhar Ibrahim dan beberapa teman. Dan dia bagi tahu sastra tulisan sejarah-sejarah hikayat ini dibaca, dia bukan baca macam kita baca buku sekarang, tetapi ia dibaca secara berkumpulan, macam reading session lah. Dia baca kumpulan dan dia baca dengan nyaring dan ada intonasi dia. Jadi waktu tu saya terkejut. Ya ke doktor ni? Kawan yang lain pun terkejut. Ya betul doktor. Betul ke macam ni? Jadi saya tak dapat jawapan dan saya hanya teruja lah apabila Dr. Azhar cakap macam tu. Jadi bila saya baca Amin Sweeney, benda tu memang berlaku sebenarnya. Sebab bagi dia sastra ini dibaca teruja lah apabila Dr. Azhar cakap macam tu. Jadi bila saya baca Amin Sweeney, benda tu memang berlaku sebenarnya. Sebab bagi dia sastra ini dibaca teruja lah apabila Dr. Azhar cakap macam tu. Jadi bila saya baca balik, benda tu memang berlaku sebenarnya. Sebab ada gangguan sikit tadi. Okey, dah. Okey, bila kat mana dah saya cakap tadi? Okey, kita perlu ingat salah satu contoh untuk sastra, bukan sastra, kita sebut perkataan membaca ini, pada ketika itu zaman dahulu kita membaca sastra ini secara kuat dan ia menjadikan satu budaya yang memang ia sebegitu. Kita bukan baca berseorangan, sebab antara salah satu sebabnya apabila perkataan membaca Quran itu, kita baca Quran, kita takkan baca
perlahan, dan itu memang ada dalam buku Amin Suini, memang ditulis. Dia bagi contoh baca Quran. Kita takkan baca Quran secara senyap. Kita akan melontarkan suara itu. Dan yang kedua, membaca sastra ini dia ibarat membaca teks agak saya bukan nak samakan, tapi ibarat membaca teks agama yang mana kita tak boleh baca sastra ini berseorangan, sebab nanti orang kata berpotensi untuk jadi gila isim. Jadi orang baca orang belajar agama seorang-seorang cakap ini berguru dengan syaitan, dan benda itu sebab orang nak elakkan perkara-perkara tersebut, orang baca ramai-ramai, dan memang itulah yang dan betul, benda tu betul sehingga saya menjumpai buku Amin Suini. Dan sebelum ini saya memang tak tahu orang baca sastra hikayat itu secara kuat. Sebabnya, salah satu sebab sastra itu bermula daripada tradisi lisan. Jadi bila dia dah dapat ditulis, dia tradisi itu diteruskan untuk melontarkan suara. Sebab kita kena ingat, apabila tradisi tulisan tak ada di dalam khalayak masyarakat, terutama rakyat biasa, sebab kita perlu ingat bahawa waktu itu memang tak ada orang boleh menulis, dan kertas itu adalah satu bahan yang sangat mahal untuk diperolehi, dan kita tak guna kertas untuk benda remeh, untuk menulis bukan remeh lah, benda-benda yang untuk menulis bahan sastra, sebab pada ketika itu kertas sangat mahal dan dia dihargai. Mungkin itu saja soalan siapa yang tanya tadi tu. Muizzuddin. Okey, terima kasih tanya. Lah lupa nak unmute. Soalan seterusnya ada daripada penonton lagi. Ada soalan untuk saudara Aidin ya, awal kali. Apa soalannya? Dah biasa baca. Sekarang ini ada usaha memodernisasikan wayang kulit dengan watak-watak yang lebih moden. Pada pandangan para pembicara, adakah ia suatu yang boleh dibanggakan atau ia suatu usaha yang akan membunuh keaslian wayang kulit itu? Saya rasa saya rasa dua-dua, cuma saya nak dengar daripada Eddie. Ya, silakan saudara Eddie. Kita sebenarnya harus memahami apa sebenarnya pemodenan itu. Kita boleh bezakan khazanah wayang kulit negara kita, terutamanya di Kelantan, dengan misalnya wayang kulit di Indonesia. Di Indonesia, sejak tahun 20-an, wayang kulit di Indonesia ni telah pun diinstitusikan, ya, dan ia menjadi salah satu daripada tradisi klasik atau classical tradition. Di Malaysia ini tidak berlaku, ya. Jadi kita masih menganggap wayang kulit itu berinteraksi di antara orang halayak ramai, dan ia memang berubah dengan rasa perasaan dan suka benci orang khalayak ramai itu. Jadi aspek pemodenan itu sudah ada pada wayang kulit, warisan wayang kulit kita. Dan apabila kita menonton wayang kulit di Kelantan misalnya, kadang-kadang dalam aspek hiburan atau lawak dan sebagainya, kita boleh dengar banyak daripada lagu-lagu moden, lambada dan sebagainya dimainkan. Dengan usaha untuk memperkenalkan watak-watak moden, ia memang pun dah wujud, ya, dan ia selalu berakar kepada konsep improvisasi, ya. Jadi apabila kita mendekati wayang kulit, kita faham bahawa ada aspek-aspek misalnya aspek-aspek ritual, aspek buka panggung, aspek serama turun dan sebagainya. Itu harus tidak boleh diubah. Tetapi apabila kita masuk ke aspek satira, lawak dan sebagainya, banyak daripada, dan di sini misalnya banyak ada ulasan tentang politik, tentang orang politik dan sebagainya berlaku di section ini.
ya, sesi ini. Dan di sini banyak aspek pemodenan yang berlaku. Wayang kulit juga boleh dijelmakan kepada berbagai tradisi yang lain. Itu merupakan salah satu daripada kepintaran kita, ya, apabila kita memegang kepada tradisi folk ini. Misalnya salah satu daripada usaha saya dengan Pak Dola Baju Merah sebelum dia meninggal ialah untuk untuk mempersembahkan cerita Macbeth oleh Shakespeare's Macbeth dalam wayang kulit. Tetapi kita sudah pasti kita fahamlah bahawa ini adalah satu usaha untuk bereksperimen dan sebagainya. Ini bukan wayang kulit yang asli. Apabila kita mendukung cerita Star Wars dan mengatakan bahawa ini adalah wayang kulit dan ini adalah cara bagaimana wayang kulit boleh hidup semula, ini bagi saya adalah satu pendekatan yang agak angkuh dan agak bodoh lah, ya. Ya, memang boleh buat persembahan Star Wars, buat persembahan Batman dan sebagainya. Wayang kulit itu tidak dia tak terkongkong dalam form, tau. Dia agak bebas, ruangnya agak bebas, tapi kita kena faham apa perbezaan lah apabila kita mengangkat cerita ini sebagai satu eksperimen, satu theatrical eksperimen. Apabila kita buat persembahan berjamu berbeza, apabila kita buat persembahan untuk mengubati orang berbeza, apabila kita buat persembahan untuk mengangkat mana-mana satu parti politik, itu berbeza. Wayang kulit is versatile, ya. Tetapi kita kena faham di mana asasnya, ya. Untuk mengatakan bahawa wayang kulit hanya boleh bernyawa kalau kita membawa cerita Star Wars, itu adalah persefahaman yang goblok dan memang tidak ada ruang lah untuk membicarakan pun isu-isu seperti begitu. Tambahan soalan kepada Saudara Edin, kalau kita saya sendiri tidaklah mendengar secara langsung persembahan wayang kulit, tapi saya tahu cerita-ceritanya dan saya rasa untuk orang zaman sekarang cerita itu sangat, dalam quotation, sangat kuno. Jadi orang kemungkinan tak faham jalan ceritanya dan kemungkinan ia perlu diubah. Apa pandangan Saudara Edin? Cerita mana yang kuno? Saudara pernah menonton wayang kulit? Tak pernah? Tak pernah menonton secara live, tak pernah. Tak pernah secara live? Jadi menonton di mana? YouTube ya? YouTube, di persembahan di dalam live di dalam media sosial lah. Tapi di live di hadapan panggung itu memang belum pernah. Ya, kita kena ruang sosial media itu adalah ruang yang bagus untuk untuk kita bereksperimen dengan wayang. Tapi itu bukan pengalaman yang asli, ya. Kalau kita duduk depan kelir itu, kita mulai dapat sensasi wayang kulit. Dan cerita ini memang dia tak kuno. Dia sangat relevan pada hidup kita. Perebutan kuasa, ya, adalah cerita pokok dalam persembahan wayang kulit. Kepintaran untuk menggoda dan memenang hati gadis kita itu bukan sesuatu yang kuno. Cerita tentang permusuhan di antara dua kuasa itu bukan cerita kuno. Ia masih berlangsung. Ia adalah eternal stories, ya. Dan pembawaannya sangat pintar dan menarik di depan kelir. Dan kita kena faham bahawa wayang kulit itu banyak bergantung kepada penyaksi juga, ya. Ada satu konsep yang diberi nama gerak angin, ya. Kalau tidak ada interaksi di antara dalang dan penonton itu, wayang itu tidak akan bergerak. Tidak ada gerak angin, tidak ada correspondence, interaksi di antara dua-dua belah pihak ini. Jadi apabila kita menonton wayang kulit atau makyong dan sebagainya, dan sebenarnya kita di pusaka, kita selalu membawa arak. Kebanyakan daripada penonton wayang kulit apabila kita membuat persembahan bukan saja di Kuala Lumpur, di Kelantan,
kebanyakan daripada mereka adalah anak-anak muda yang sangat terpikat. Kadang-kadang masalahnya bukan dengan tradisi wayang kulit. Masalah pemodenan ini adalah masalah dengan kita. Orang bandar, orang yang tidak terbuka, orang yang agak terkongkong dalam pengalaman seharian kita. Saya rasa saya wayang kulit selepas ini secara live. Perlu. Mungkin ada soalan penonton yang lain lagi? Ada perkongsian ke? Ada soalan tambahan ke? Tak ada? Soalan? Adakah hasil, soalan daripada Bibi Su 4. Okay. Adakah hasil wayang moden seperti Pendekar Bujang Lapuk, sebuah hasil filem P. Ramlee itu adalah bentuk budaya lisan Melayu? Ya. Boleh saya jawab? Ya. Boleh. Ya. Saya ya memang ia adalah salah satu ini adalah kepintaran P. Ramlee ya. Saya sangat kagum dengan P. Ramlee sebenarnya sebab salah satu daripada masalah dalam kesusastraan, tradisi kesusastraan Melayu moden adalah masalah tentang peralihan ya. Peralihan dari yang lisan kepada yang tertulis itu tidak disempurnakan, terutamanya dalam zaman moden ya. Kebanyakan daripada mereka yang menulis cerita-cerita misalnya juga dengan Abdullah, Hikayat Abdullah, Munshi Abdullah, sangat terpengaruh dengan gaya tulisan dan reka bentuk penceritaan orang Barat. Ya. Apabila kita mengkaji kisah pelayaran Abdullah misalnya, ia adalah satu reka bentuk tulisan Barat. Ya. Dan ini dianggap sebagai pemodenan. Apabila kita mula mengkaji misalnya Faridah Hanum, cerita Faridah Hanum oleh Syed Sheikh Abdul Al-Hadi, ia pun telah dipinjam, meminjam sesuatu itu tidak ada masalah. Ya, tetapi kita harus menjalinkan satu kesinambungan dan peralihan yang agak sempurna. Sehingga hari ini, masalah kebanyakan daripada kesusastraan bertulis di Malaysia pernah pun mula menyelesaikan masalah di antara yang lisan dan yang bertulis. Apabila P. Ramlee misalnya muncul di kelir wayang dunia perfilman, ia banyak membawa aspek-aspek ini daripada misalnya teater Borea, teater bangsawan dan sebagainya. Tolong kita cuba tanya, di manakah skrip P. Ramlee? Ada tak? Pernah jumpa tak skrip terutamanya dalam cerita-cerita yang yang berasaskan lawak jenaka ya, yang paling unggul lah bagi saya, yang Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk, Seniman Bujang Lapuk, Alibaba Bujang Lapuk dan Bujang Lapuk. Ketiga-tiga ini agak berasaskan improvisasi, tidak ada skrip langsung. Saya telah pernah pun bertemu ramah dengan Aziz Sata, Mendiang Aziz Sata dan S. Hamsuddin, dan kemudian mereka telah mengatakan bahawa tidak ada skrip sebenarnya, ada macam satu struktur, tetapi kemudiannya banyak daripada hasil lawak dan sebagainya itu diimprovisasi. Ya, nyanyi, song, mata kajis dan sebagainya. Ini adalah pepatah Jawa yang tiba-tiba didengar oleh P. Ramlee dan terbawa. Hari ini kebetulan merupakan hari jadi Datuk Lat. Ya, Datuk Lat juga merupakan salah satu daripada mereka yang membawa kepintaran sastra lisan itu atau impulse, ya, the oral impulse itu ke dalam karya-karya mereka. So saya sangat setuju lah, dan jauh lebih berjaya ya orang seperti P. Ramlee dan Datuk Lat untuk menyempurnakan peralihan ini daripada kebanyakan daripada tokoh-tokoh tulisan kita. Pak Osman Awang memang dia ada banyak daripada aspek
kelisanan itu dalam hasil tulisan dia. Pak Christmas pun begitu. Saya rasa orang seperti Arenawati, tokoh sastrawan seperti Arenawati, banyak aspek-aspek itu. Tetapi masalah, the problem of transition itu tidak disempurnakan. Ya, kalau ada aspek-aspek kelisanan yang beralih kepada penulisan itu dengan sangat sempurna, ia berlaku secara kebetulan. Ia tidak di-intellectualize, ya, di-intellectualize atau difikirkan secara rasional bahawa ini telah berlaku. Ini cabaran yang sangat menarik kepada penulis karya-karya bahasa Melayu pada hari ini. Saya mencelah. Okey, penjelasan akhir. Sikit je. Sebab menarik Edin kata apa ni, filem Piramli tidak diskripkan itu, mula-mula saya pun macam tak percaya, dan apabila saya masuk ke Aswara dan saya jumpa dalam satu bukan bilik kaca, rak kaca, dan skrip Piramli ada di situ, dan bila saya semak, dia adalah ditulis kembali setelah sekian lama. Memang tak ada skrip itu, dan Aswara dan bersama Motek ambil inisiatif untuk skripkan hampir semua filem Piramli. Jadi memang kami ada satu karya, boleh dikatakan dalam versi karya agung, yang memang ada skrip Piramli dengan yang penuh. Itu je lah komentar. Dan sebelum ini memang tak ada. Okey, nampaknya perbincangan kita sudah sampai ke 1 jam 20 minit dan sudah ada saya ada satu cerita yang agak menarik. Satu cerita yang agak menarik. Ya, pada masa awal saya mula sebagai seorang wartawan, saya telah dapat bertemu dengan Pak Mahmud Jun, ya, Mahmud Jun. Dan keadaannya begitu menyedihkanlah pada masa itu. Kita ni sangat senang kita lupakan orang yang membawa cerita kita, membawa sejarah kita. Tetapi saya berbincang dengan Pak Mahmud Jun kerana Mahmud Jun ini adalah salah seorang daripada pelakon bangsawan yang terutama, yang paling ulung pada masa itu. Kemudian ia masuk ke dalam dunia perfilman. Dan salah satu daripada tayangan bangsawan dia yang paling laris dan paling berjaya adalah satu cerita yang diberi judul Hamlet Putra Denmark. Ya. Dan apabila saya bertanya kepada dan Hamlet Putra Denmark dalam gaya bangsawan itu penuh dengan lagu, tarian dan sebagainya yang memang tak wujudlah dalam skrip Shakespeare itu. Dan saya bertanya, bagaimana? Apakah Pak Mahmud Jun ni, Pak Mahmud ni dia baca ke skrip asal itu? Dia bilang pada masa itu kita menganggap baca itu sebagai membuang masa. Ya, sebab kita boleh berjoget, kita boleh bermain muzik dan sebagainya. Siapa nak duduk rumah dan baca? Tetapi saya telah mendengar cerita ini diceritakan oleh teman saya. Dan apabila saya dapat struktur cerita itu, saya membawa cerita itu ikut kesukaan saya. Ya, jadi ini adalah salah satu daripada aspek kelisanan itu yang sangat-sangat menarik. Ia bukan sesuatu yang ia sebenarnya mempunyai kepintarannya yang tersendiri, ya. Kita jangan lupa, misalnya ada kebanyakan daripada puisi-puisi Khairil Anwar yang dicuri daripada penyair-penyair Belanda, tetapi dia diberi atau dia dipenuhi dengan irama yang tertentu, dengan semangat yang tertentu, yang dapat membakar dunia sastra Indonesia lah. So jadi kita kena faham fluidity itu sangat penting apabila kita membincang tentang soal sastra lisan. Soal authenticity itu kadang-kadang tidak begitu penting. Ya, yang lebih penting adalah fluidity, pencairan yang berlaku dalam budaya lisan. Baik. Terima kasih kongsian yang sangat menarik tentang bertemu dengan Mahmud Jun dan sebagainya. Okey, soalan terakhir daripada bilik penyair. Kenapa masih penting untuk tahu tentang sastra lisan ni? Siapa nak jawab? Kenapa penting untuk tahu? Pendek lah. Soalan ni saya rasa benda ni sama je. Saya pernah utarakan soalan yang sama, hampir sama dekat seorang peminat filem, dan dia kata
saya bertanyakan masa tu kenapa rujukan-rujukan pengarah baru adalah rujukannya adalah filem-filem lama, Akira Kurosawa dan sebagainya. Dan dia jawab sangat menarik sebab itu adalah satu tradisi dan mereka ini adalah orang-orang yang membangunkan satu filem itu dengan format filem yang betul ataupun tradisi itu, itulah tradisinya. Macam kita sendiri, walaupun kita ada penulis-penulis yang hebat seperti Abdullah Husaini contoh, dan kawan-kawan dia penulis-penulis baru ini, tetapi kita masih tidak beralih daripada penulis-penulis yang lama, contohnya sastrawan negara, dan kita masih meletakkan benchmark yang tinggi terhadap penulis-penulis ini. Dan seperti itu juga sastra lisan ini. Kalau kita dapat teks sastra hikayat-hikayat itu sebenarnya adalah hikayat daripada sastra lisan yang telah ditulis. Maknanya benda yang lama ini kita bukan nak romantis, cumanya kita nak tahu bagaimana pemikiran orang zaman dahulu melalui sastra lisan. Itu sahaja. Dan benda ini saya rasa jawapan yang diberikan oleh yang saya tanya pasal filem tadi tu, ia sama saja dengan soalan ini tadi, berkaitan dengan lisan. Maknanya kita boleh ambil penting untuk tahu sastra lisan, sebabnya ialah, saya rasa kalau jawapan singkatnya ialah satu tradisi. Mungkin ada Edin nak tambah. Jawapan saya ringkas saja. Kalau kita tidak kenal dan rapat kepada sastra lisan, kita tidak akan mengenali denyutan jiwa dan sanubari bahasa Melayu itu sendiri. Ya. Dan kalau kita tidak rapat dan kita tidak kenali sastra lisan, kita akan lupakan perkara yang paling penting dalam bahasa Melayu, iaitu yang nakal. Dan kalau kita abaikan dan tinggalkan yang nakal, kita telah pun mengkebumikan bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa itu bukan saja untuk memahami dan untuk persefahaman. Bahasa itu adalah juga untuk penghayatan, permainan, penggodaan dan sebagainya. Dan kadang-kadang, dan ini adalah kepintaran bahasa Melayu, ya. Kadang-kadang kita selalu tertumpu kepada itu yang kita perlu fahamkan, berbeza dengan itu yang kita harus menghayati, ya. Dan bahasa Melayu bagi saya kepintarannya, kebijaksanaannya adalah dalam penghayatan bahasanya. Baik. Saya rasa dua soalan yang dijawab tadi macam rumusan juga, ya. Keintelektualan daripada budaya dan peranan untuk dalang, kepentingan untuk mengetahui sastra lisan, perubahan dalam budaya. Saya rasa perbincangan kita menyeluruh dan soalan-soalan yang ditanya juga baik. Dan kita berterima kasih kerana kepada penonton yang bertanya. Kita berterima kasih kepada saudara Edin yang sudi menjelaskan dengan cermat dan bagus, juga saudara Naim Kalantani. Kita sudah 1.5 jam bersiaran dan buku Budaya Lisan Melayu, Konsep dan Amalan boleh dibeli di shopee.com.my. Sekali lagi terima kasih kepada yang menonton. Kita sudah berada di penghujung. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih semua.